Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lis-siyami ramadana ajran kariman wa anzala fihi al-Qur'ana kitaban 'aziman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kana bil mu'minina raufan rahiman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tasliman kathiran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Berusahalah untuk melaksanakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Sering kita dengar bahawa Islam ini adalah agama rahmah, agama kasih sayang, bahawa Allah adalah Tuhan yang bersifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita juga diajar bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat kepada seluruh alam, dan umatnya ini dituntut untuk saling berkasih sayang di antara satu dengan yang lain. Di dalam Ramadan ini juga terdapat Lailatul Qadar, malam agung yang penuh diisi dengan rahmat dan pengampunan Allah. Kita juga diingatkan akan kelebihan Al-Quran, dan sempena menyambut malam nuzul Al-Quran yang akan berlangsung esok, kita diingatkan bagaimana pada Ramadan diturunkan Al-Quran, kitab yang dipenuhi dengan ayat-ayat cinta Allah untuk hamba-hambanya. Pernyataan-pernyataan ini sudah sekian lama kita dengar, dan berulang kali sudah kita diingatkan. Jika kita jelas memahami betapa rahmah itu merupakan nilai teras di dalam akidah dan pegangan agama kita, maka sewajarnya kita bersyukur kepada Allah kerana dianugerahkan keistimewaan menjadi umat Islam, yang seharusnya membuat setiap Muslim berbangga kerana agamanya ini adalah agama kasih sayang. Justeru itu, seorang Muslim akan sentiasa berusaha gigih untuk melenturkan hatinya dengan haruman cinta yang mekar mewangi, menghiasi kedua-dua hubungannya dengan Allah dan dengan sekalian makhluk ciptaan Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita dan seluruh umat manusia di dunia pada hari ini sedang melalui hari-hari yang getir dan sukar. Penularan wabak hampir ke semua negara di dunia ini telah merenggut ratusan ribu nyawa dan menjangkiti jutaan manusia. Mungkin ada sebahagian orang yang mempersoalkan, apakah masih ada rahmat Tuhan sedangkan dunia dirundung malang dan begitu ramai manusia menderita? Allah Maha Pengasih dalam mengatur kehidupan hamba-hambanya dan Maha Bijaksana dalam menentukan qada dan qadarnya. Sama ada takdirnya itu berupa sesuatu yang menyenangkan mahupun yang ditakdirkannya itu mengakibatkan kesukaran. Rahmat Allah tetap terpancar di sebalik musibah yang melanda. Bagi yang ditimpa keperitan, Allah mencurahkan rahmat kepadanya dengan mengangkat darjatnya dan memuliakan kedudukannya di sisi Allah jika ujian itu berjaya dihadapinya dengan ketabahan di dalam hati. Rahmat Allah tetap ada kerana kesulitan yang melanda biasanya menjadi pendorong untuk seorang hamba kembali mendekatkan diri kepada Tuhannya, pasrah memohon pertolongan dan perlindungannya, dalam keadaan merendahkan hati, mengakui kelemahan dan kekurangan diri. Dan Allah amat mengasihi hamba-hambanya yang berdoa bermohon kepadanya, kerana itu adalah tanda keimanan yang ada di dalam dada. Masih subur rahmat Allah untuk insan yang dilanda musibah, kerana secebis ujian yang diturunkan itu adalah kerana Allah ingin dia bangkit memperbaiki diri dan hidupnya, sehingga mampu menjadi insan yang lebih baik, lebih kuat dan lebih mulia di akhir perjalanan musibahnya itu. Namun saudara, hanya hati yang celik dengan cahaya keimanan sahaja yang akan dapat menyaksikan kasih sayang dan rahmat Allah di sebalik ujian.
Sedangkan bagi mereka yang hatinya mudah tergugat kerana imannya yang lemah, akan melihat setiap ujian itu bagaikan balak yang hanya membuat hidupnya sengsara. Oleh itu, saudara, jangan sesekali kita hilang pedoman di dalam menghadapi apa pun kemungkinan di dalam hidup ini. Jadikan pegangan dalam hidup kita seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Subhanallah. Bayangkan saudara-saudari sekalian, sedangkan orang yang telah melampaui batas dan bergelumang dengan dosa itu pun digesa agar jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Ini kan pula yang diuji oleh Allah dengan ujian yang akan mengangkat kemuliaan dirinya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, orang-orang yang diuji dengan musibah itu masih tetap dilimpahkan rahmat Allah, walaupun terasa peritnya. Ketahuilah bahawa mereka yang zahirnya terlepas daripada musibah tersebut pula sebenarnya turut diuji Allah juga, sama ada mereka sudi menghulurkan rahmah dan keihsanan kepada mereka yang sedang dalam keperitan. Kita sudah pun melihat kesan wabak ini ke atas ekonomi negara, malah seluruh dunia. Ramai daripada warga dunia terjejas, termasuk masyarakat setempat, dan keadaan dijangka akan menjadi lebih mencabar dalam beberapa bulan mendatang. Di sinilah terletak ujian untuk kita. Suburkanlah rasa kepedulian terhadap mereka yang sedang dan akan bergelut dengan kesukaran hidup. Kejayaan kita bukan hanya dengan mengelakkan diri dan keluarga daripada dijangkiti penyakit, tetapi kita juga mesti berusaha untuk mengelakkan hati daripada menjadi beku lantaran tidak memiliki sifat rahmah. Bahkan, memikirkan kepentingan diri dan keluarga sendiri sahaja sebenarnya bukan ciri orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran tegas dengan sabdanya yang berbunyi, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Yang bermaksud, sesiapa yang tidak memiliki rahmah terhadap manusia, maka dia tidak akan dirahmati Allah. Muttafaqun alaih. Ayuh saudara-saudari, kita rebut peluang Ramadan ini untuk mengasihi dan mengasihani semua yang berhak menerima sentuhan rahmah dan keihsanan kita. Ganjaran pahala yang dijanjikan Allah amat besar sekali kerana bulan ini adalah bulan rahmah dan barakah darinya. Maka tunaikan kewajipan zakat anda, sama ada zakat fitrah ataupun zakat harta. Hulurkanlah bantuan dan sedekahlah kepada yang memerlukan. Semoga kita dianugerahkan Allah kekuatan hati dan kejernihan jiwa di bulan yang mulia ini untuk meraih cintanya. Amin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaman mesej khutbah ini merupakan edisi khas di dalam bahasa Melayu sempena penutupan masjid-masjid di Singapura dan pembatalan solat Jumaat disebabkan penularan wabak COVID-19. Semoga kita semua dapat meraih manfaat dari mesej khutbah yang telah disiapkan oleh Muiz ini. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai teman-teman atau keluarga yang perlu mendengar intisari khutbah Jumaat di dalam bahasa Inggeris pada setiap minggu, sila layari podcast muslimparents.sg di laman www.muslimparents.sg
Dan sekiranya anda ingin mendengar khutbah-khutbah lalu semasa penutupan masjid-masjid, sila layari link di penghujung rakaman ini. Kami sangat-sangat mengharapkan doa anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati segala usaha dakwah anda dan kami. Amin.